itulah yang telah Nabi tinggalkan, iaitu Al-Quran dan juga sunnah. Kena jagalah. Dan pintu Babul Salam ni, sejarah dia berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan masa tu mereka nak tahu lokasi siapakah yang layak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat di Kaabah tersebut. Hajar Aswad datang dari mana? Dari syurga. Dan Hajar Aswad tu asalnya putih ke hitam? Putih. Asalnya putih. Kenapa sekarang hitam? Dosa kita banyak. Disebabkan dosa-dosa manusia yang cium pada Hajar Aswad tersebut. Jadi nak menunjukkan ialah Hajar Aswad ni datang dari syurga pada warna-warna yang putih. Tetapi disebabkan manusia cium menyebabkan menjadi hitam. Sehinggalah sampai sekarang. Dan waktu itu orang Quraisy semua banyak kabilah berkumpul. Mereka tak tahu siapakah yang layak untuk orang yang dapat bawa Hajar Aswad ni meletak ke dalam Kaabah. Dari sewaktu itu mereka katakan begini, siapa yang masuk ke dalam Babul Salam orang yang pertama, maka dia yang Nabi layak. Dan Nabi SAW keluar daripada rumah Nabi, inilah lokasi yang Nabi lalu. Lokasi Nabi lalu untuk Nabi masuk. Sebab kenapa Babul Salam tempat lokasi yang terbaik untuk Nabi lalu? Sebab inilah lokasi yang betul dekat dengan Kaabah. Dia akan terus sampai ke depan Kaabah. Jadi lokasi tu Quraisy kata siapa yang dapat masuk, yang dulu dia akan orang yang pertama yang membawa Hajar Aswad ke tempatnya. Lalu ketika itu Nabi SAW masuk, dan ketika itu orang Quraisy semua nampak waktu orang yang pertama masuk itu iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan sewaktu itulah Nabi SAW digelar sebagai gelaran Al-Amin, orang yang amanah. Orang yang amanah digelar Al-Amin dan masuk ke dalam itu. Dan sewaktu itu Nabi diberitahu untuk ditugaskan oleh Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad di Kaabah. Tetapi apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi buat? Letak kain ni. Nabi letakkan kain dan Nabi minta semua kabilah, ketua-ketua kabilah bersama dengan Nabi SAW untuk letak sama-sama di tempat di depan Kaabah tersebut. Jadi tengok, walaupun Nabi ni berlainan dari segi agama dan sebagainya, tetapi disebabkan satu benda tu Nabi akan buat seadil-adilnya. Itu yang ada kelebihan pada Nabi SAW. Okey? Jadi itulah lokasi yang kita tengok Kaabah tu, lokasinya itu ada Hajar Aswad. Bagi siapa yang dapat ciumnya, ada kelebihan yang pahala diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sejarah berkenaan dengan Hajar Aswad yang turun daripada syurga. Dan kita tengok di dalam batu Hajar Aswad tu, adakah semua batu tu Hajar Aswad? Jawapan tidak. Sebab apa? Kaabah dulu runtuh. Banyak kali runtuh disebabkan banjir. Sehingga kan orang Quraisy tak ada dana untuk buat Hajar Aswad yang sepenuhnya. Lalu sewaktu tu diletakkan apa? Siapa tahu yang dekat lingkungan tu? Diletakkan Rukun Yamani. Apa rukun dia? Apa tu? Hijri Ismail. Hijri Ismail tu sebahagian daripada Kaabah. Okey. Dan di depannya ada apa satu lagi tu? Makam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni tempat apa? Tempat rumah tapak kaki Nabi Ibrahim AS di situ. Jadi bukan tempat Nabi Ibrahim dimakamkan di situ, bukan tempat mati dia, bukan. Kata orang salah faham, tempat makan tak. Jadi Ibrahim ni bukan tempat tapak kaki di situlah tempat hentakan daripada Nabi Ibrahim doa kepada Allah Taala supaya diberikan air Zam-Zam. Itu kalau kita tengok kenapa kalau kita tawaf masa musim panas, keadaan di dataran musim panas biasanya dataran dalam keadaan panas. Tapi kenapa sejuk? Sebab di bawahnya ada air Zam-Zam. Hasilnya daripada doa Nabi Ibrahim AS. Jadi kalau kita tengok, itulah sejarah berkenaan dengan macam mana Nabi meletakkan Hajar Aswad di tempatnya bersama dengan ketua-ketua kabilah. Dan sewaktu itulah, tetapi selepas pada itu, setelah Nabi mendapat wahyu yang pertama, dan ketika itulah mereka menentang Nabi SAW. Sehinggalah mereka tidak membenarkan, mereka pukul dan tidak memberikan apa-apa pada Nabi SAW. Yang pertamanya, yang tidak pada orang-orang Nabi SAW tidak diberikan makanan, tidak dapat mengambilkan itu dan sebagainya. Sekarang. Okey. Jadi itulah lokasi yang tempat Nabi SAW meletakkan bersama dengan Abu Jahal, bersama dengan ketua-ketua kabilah. Abu Jahal dengan Abu Lahab dua orang yang berlainan. Okey, dua orang yang berlainan. Okey. Jadi Abu Lahab dimatikan di mana? Abu Lahab dimatikan di Mekah dan Abu Jahal dimatikan di mana? Di peperangan Badar. Kenapa sewaktu peperangan Badar
Abu Lahab tak ikut sekali. Sebab Abu Lahab ni dia lebih cerdik daripada Abu Jahal. Dia lebih cerdik. Sebab apa dia tahu kalau kau pergi berperang, confirm kita akan kalah. Sebab apa? Sebab Nabi kat sana dengan pasukan yang sangat kuat. Jadi dia tak ikut. Abu Lahab dia cerdik sikit. Tapi Abu Jahal tak. Abu Jahal dia pergi, dia ikut. Dan dia kalah di peperangan Badar. Dan sampai sekarang tempat dia kuburnya masih ada masih ada sampai sekarang dekat sana. Jarak dia jauh tak? Jauh. Daripada sini ke Madinah, kalau masuk lagi lebih kurang 9 jam ke 10 jam. Tapi kalau daripada Madinah nak ke tempat tu lebih kurang 5 jam. Jadi, lokasi sangat jauh. Okey. Jadi sekarang kita akan sambung cerita berkenaan dengan kawasan Maulid Nabi SAW di depan sana. Kemudian kita akan terus balik lah. Itu sebagai kasyaf. Okey, jom.